أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa di bawah naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Radio IKIM, Encik Syafiq, kerana insya-Allah masih diberikan ruang untuk berkongsi hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau yang diberi nama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita akan cuba melihat hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ini merupakan suatu hadis qudsi yang mempunyai beberapa pengertian yang amat menyentuh jiwa dan minda kita. Jadi mungkin saya akan membacakan hadis yang agak panjang ini dan insya-Allah saya cuba mengulas hadis yang panjang ini dengan kadar masa yang diberikan insya-Allah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, yang bererti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan mengenai Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu ke atas diri aku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, justru itu aku telah menjadikan perbuatan zalim itu sesuatu yang diharamkan di antara kamu. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu zalim menzalimi di dalam kehidupan ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, wahai hamba-hambaku, kesemua daripada kamu akan sesat kecuali sesiapa yang aku berikan hidayah kepadanya, maka pohonlah hidayah kepada aku. Ahdikum, nescaya aku akan memberikan hidayah kepada kamu. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum ja'i', semua kamu akan berada dalam kelaparan, illa man at'amtuhu, kecuali sesiapa yang aku berikan makanan kepadanya. Fastatmi'uni, maka pohonlah makanan itu daripada aku. At'imkum, nescaya aku akan memberi makanan kepada kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kesemua daripada kamu berada dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Illa man kasautuhu, melainkan sesiapa yang aku berikan pakaian kepada mereka. Fastaksuni, maka mohonlah pakaian daripada aku. Aksukum, nescaya aku akan memberikan pakaian kepada kamu. Ya ibadi, wahai para hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kamu semua sentiasa melakukan dosa dan kesilapan di waktu malam dan juga di waktu siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku bersedia untuk mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Fastaghfiruni,
maka pohonlah keampunan kepada aku. Aghfir lakum, nescaya aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ya ibadi, wahai para hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai para hambaku, sesungguhnya kamu sekalian tidak mampu untuk menimpakan kemudaratan kepada aku, maka kamu sekali-kali tidak dapat memberikan apa-apa mudarat kepada diri aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan begitu juga kamu semua sekali-kali tidak dapat memberikan manfaat kepada diri aku. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai para hambaku, seandainya manusia yang paling pertama dan manusia yang terawal dan kesemua makhluk jin dan manusia, kesemuanya mereka memiliki hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya semua yang demikian itu tidak sekali-kali menambahkan sebarang penambahan terhadap kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Dan begitulah juga, wahai para hambaku, andainya manusia yang terawal dan manusia yang terakhir dan keseluruhan jin dan manusia semuanya memiliki hati yang paling jahat sekali, paling derhaka kepada aku, maka semua itu tidak sekali-kali mengurangkan sesuatu daripada kerajaan aku. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahid mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia yang pertama sehinggalah yang terakhir dan seluruh makhluk manusia dan jin semuanya berdiri di atas suatu tempat, lalu memohon kepada aku, meminta apa saja kepada aku, lalu aku memberi setiap individu permintaan-permintaan mereka, maka semua yang demikian itu sekali-kali tidak mengurangkan kerajaan dan kekuasaanku. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila ilal bahr, kecuali seperti satu sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam laut, maka hanya tidak memberi sebarang kekurangan terhadap air laut tersebut. Ya ibadi, wahai para hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha, hanya saja amalan-amalan kamu pasti aku akan menelitinya dengan seteliti-telitinya. Thumma uwafikum iyaha, kemudian aku akan memberikan balasan yang sewajarnya terhadap apa yang telah kamu lakukan. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang menemui kebaikan di dalam hidupnya, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada khaira dzalika, dan barang siapa mendapati amalannya adalah amalan yang buruk, maka janganlah dia mencerca melainkan dirinya sendiri. Ini adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sidang para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang baru saya terjemahkan secara sepintas lalu tadi merupakan satu hadis yang kalau kita buka minda kita buka fikiran kita betul-betul duduk dengan tenang merenungi, kita dapat membayangkan bagaimana hadis yang baru dibacakan tadi hendak menceritakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu daripada satu segi. Daripada satu segi, betapa kasih, sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya. Apakah antara pengajaran-pengajaran yang penting yang dapat kita petik daripada hadis yang ke-24 yang dipilih oleh Imam An-Nawawi ini? Antaranya yang pertama, hadis ini adalah jelas. Hadis ini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan sifat kezaliman ke atas zatnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna, maha perkasa,
boleh melakukan apa saja. Namun di sebalik segala kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali menzalimi sesiapa pun daripada kalangan kita semua. Ini menunjukkan antara sifat yang paling besar yang melambangkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita faham sebagai seorang Islam, adalah sifat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bahasa yang lebih mudah, di sebalik kesempurnaan kuasa Tuhan itu, Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak menzalimi sesiapa pun di kalangan kita. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam hadis ini, aku telah menjadikan perbuatan menzalimi sesama manusia itu sesuatu yang haram, maka janganlah kamu saling zalim menzalimi di antara kamu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenapa Tuhan diingatkan jangan menzalimi? Kerana kalau kita tengok dalam realiti hidup kita di dunia ini, mengapa manusia itu cenderung untuk menzalimi sesama manusia? Kalau kita buka minda kita dan fikiran kita sekarang, kita nampak antara sebab mengapa manusia ini terdorong untuk menzalimi orang lain, terdorong untuk menganiaya orang lain, kerana adanya kuasa, adanya kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Bila dia ada kuasa, mungkin di situlah dia mula bersikap zalim sesama manusia. Bila diberikan harta lebih, harta kekayaan, maka di situlah terdorong hatinya untuk menindas orang lain. Jadi itulah satu kelemahan yang amat nyata yang ada dalam diri kita yang bernama manusia. Kalau kita berada dalam keadaan susah, mungkin kita tidak menzalimi sesama manusia. Tetapi sebaliknya, inilah perkara yang malang berlaku dalam hidup kita sebagai manusia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala telah mula memberikan kekuasaan kepada kita, memberikan kuasa, memberikan kuasa kepada kita, memberikan kekayaan kepada kita, maka di situ kadang-kadang tanpa kita sedari manusia terdolong untuk menzalimi orang-orang yang tidak memiliki kuasa dan harta. Inilah yang membezakan antara kita dengan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik kekuasaan menjadi milik mutlaknya, dia tidak pernah menzalimi sesama makhluknya. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah pengajaran yang paling penting yang kita kena ambil pada malam ini, iaitu kita jangan sekali-kali menzalimi sesama manusia. Andai kata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuasaan, sebagai contoh kuasa politik, maka kita gunakanlah kekuasaan politik itu untuk membantu orang-orang yang susah, untuk membantu rakyat, untuk membantu orang-orang yang berhajat. Itu yang kita nak. Jangan sekali-kali kita menyalahgunakan kuasa yang merupakan amanah yang Allah berikan kepada diri kita. Begitulah juga andai kata Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita berjawatan besar, berjawatan tinggi, banyak harta kita, gunakanlah kekayaan-kekayaan kita itu untuk membantu orang-orang susah, orang-orang miskin. Itulah caranya yang sepatutnya. Jadi jangan sekali-kali kita menzalimi sesama manusia. Khususnya yang saya nak ingat pada kita semua pada mana andai kata Allah berikan sedikit kelebihan dalam kehidupan kita. Itu satu poin yang sangat penting di dalam hadis yang baru saya bacakan tadi. Kemudian di dalam hadis yang baru saya bacakan tadi juga ada 4 perkara, kalau kita nak lihat secara ringkas, ada 4 perkara di dalam hadis yang baru saya bacakan tadi yang dianggap sebagai kunci kebahagiaan. Ada 4 perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita. Andai kata salah satu daripada 4 perkara ini tercicir daripada kehidupan kita, maka boleh saya katakan pincanglah hidup kita, menderitalah hidup kita. Apa dia? Yang pertama sekali, hidayah Tuhan itu. Sebab itulah dalam hadis ini Allah SWT menyebut, kesemua kamu akan sesat melainkan aku berikan petunjuk kepada kamu. Maka tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, ini menunjukkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah perkara yang paling penting kita cari dalam kehidupan kita. Kita perlu berusaha untuk mendapatkan hidayah itu. Hidayah itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita mesti mendapatkan hidayah Allah untuk kesejahteraan hidup kita. Macam mana cara kita dapatkan hidayah? Yang pertama, kita kena memohon kepada Allah siang dan malam untuk diberikan taufik dan hidayah dalam kehidupan kita. Dan memang kalau kita tengok dalam semayang pun memang kita dah memohon. Dalam semayang tu permintaan yang paling kita ulang-ulang tiap-tiap hari adalah
taufik dan hidayah Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim, yang kita duk lafaz dalam surah Al-Fatihah itu. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku. Jadi hidayah boleh kita dapati pertamanya dengan cara kita memohon terus kepada Allah. Hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang melimpahkan taufik dan hidayah sehingga terbukanya hati kita untuk membuat kebaikan. Jadi kita mesti meminta hidayah kepada Tuhan tiap-tiap hari kita minta dalam semayang. Dan begitulah juga kata para ulama, hidayah itu juga boleh datang kepada kita dengan kita bermujahadah, kita berusaha mengamalkan apa yang telah kita ketahui, dengan kita meningkatkan amalan kita, dengan kita meningkatkan amalan-amalan sunat kita, dengan kita meningkatkan sedekah kita, semayang sunat kita, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpah-limpahkan lagi hidayahnya dalam kehidupan kita. Jadi ini memang satu peraturan yang Tuhan buat. Lagi banyak kebaikan kita buat, maka lagi terbukalah taufik dan hidayah itu di dalam kehidupan kita. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita buat benda-benda yang tidak baik, maka semakin gelaplah hati dan rohani kita. Jadi begitulah undang-undang Tuhan, ataupun dengan bahasa yang lebih mudah, itulah dia keadilan Tuhan terhadap kita semua sebagai manusia. Itu yang pertama, hidayah yang mesti kita cari, yang mesti kita pohon daripada Allah. Kemudian perkara kedua yang dianggap sebagai kunci kebahagiaan dalam hidup kita yang disebut dalam hadis ini juga adalah makanan itu sendiri yang akan sustain kehidupan kita. Sebab tu di dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana kita semua akan lapar kalau kita semua tidak diberi makanan oleh Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memohon rezeki itu dengan bahasa mudah, daripada niscaya dia akan memberi rezeki kepada kita. Sebab itu rezeki itu adalah perkara yang teras dalam kehidupan kita, dan kita mesti sedar sebagai rakyat Malaysia, kita mesti sedar rezeki itu, makan kita, minum kita yang tak pernah habis-habis. Musim durian datang tak pernah habis, musim rambutan, itu semua rezeki yang kita nikmati setiap hari. Mungkin malam ni pun makan malam, nanti pun kita akan makan nasi. Semua rezeki yang tidak pernah habis-habis itu bukannya dia terjadi dengan sendiri. Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mesti sedar, yang kita mesti mensyukuri. Nikmat, cuba kita fikir sekarang ni. Tiap-tiap hari rakyat Malaysia makan nasi. Pernah habis kan nasi itu? Pernah habis tak? Tanya diri kita, tak pernah habis. Tiap-tiap hari kita makan buah pisang, kita makan buah mempelam, kita makan buah jambu, kita makan macam-macam, tapi tak pernah habis-habis rezeki itu sejak daripada kita kecil sampai sekarang. Itu semua, tuan-tuan dan puan-puan, membuktikan kepada kita rezeki itu bukan terjadi dengan sendiri sebenarnya. Dia adalah ciptaan Allah, pemberian Allah. Justru kerana itu sebagai seorang Islam, kita jangan lupa, kita kena selalu minta supaya Allah berikan rezeki kepada kita. Sebagaimana dalam semayang pun kita ada sebut, warzuqni, dan berilah rezeki. Jadi sebagai umat Islam, kita jangan lupa selepas hidayah, kita kena selalu minta agar Allah memberikan rezeki kepada kita, cukup makan, cukup minum. Dengan itu kita ada tenaga untuk terus berkhidmat kepada masyarakat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua perkara kedua yang dianggap teras dalam kehidupan kita. Kemudian perkara tiga yang dianggap teras dalam kehidupan kita berdasarkan hadis ini adalah al-kiswah. Al-kiswah ni adalah pakaian. Memanglah kalau kita fikir sekarang ni pun, selepas kita ada makanan, cukup makan, cukup minum, tentulah kita perlukan pakaian untuk melindungi diri kita daripada kepanasan, kesejukan, hujan, rumahlah askiwa tu pakaian yang melindungi kita. Jadi ini juga adalah keperluan asas, adalah keperluan asas. Maka dengan sebab itu kita mesti memohon kepada Allah agar Allah berikan pakaian kepada kita, berikan rumah kepada kita, berikan suatu tempat tinggal yang selesa untuk kita, kerana ini adalah antara perkara teras dan asas. Begitu juga dalam konteks yang saya perlu sebutlah di sini, macam dalam konteks sebuah kerajaan kita, kerajaan Malaysia, maka kerajaan Malaysia juga harus prihatin terhadap dua perkara yang baru saya sebutkan tadi, iaitu pertama makanan. Maknanya kerajaan Malaysia mesti prihatin agar rakyat kita semua cukup makannya, cukup minumnya, memberikan hukuman yang setimpal kalau ada di sana penjual-penjual, peniaga-peniaga yang mungkin bersifat mencekik darah dalam menjual makanan mereka dan sebagainya. Dan begitu juga kerajaan kita seharusnya mengambil berat tentang perkara-perkara yang boleh melindungi rakyat Malaysia. Misalnya rumah dengan kos harga yang bersesuaian, tempat tinggal dengan harga yang bersesuaian. Jadi kalau kerajaan dapat memainkan peranan untuk menyediakan makanan secukupnya untuk rakyat, tempat tinggal secukupnya untuk rakyat, keperluan-keperluan asasi secukupnya untuk, jadi saya percaya kerajaan kita telah memainkan
salah satu daripada peranan yang besar sebagaimana yang dapat kita fahami di dalam hadis ini. Ringkas katanya, memang sebagai seorang Islam kita memang mesti memohon kepada Allah makanan dan juga tempat tinggal itu sendiri, tempat pakaian itu memang kita kena minta, baru Tuhan akan memberi perkara-perkara tersebut kepada diri kita. Kemudian perkara yang keempat yang dianggap sebagai teras, dianggap sebagai nadi dalam kehidupan kita juga, ialah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam hadis tadi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kita ni memang tak terlepas daripada buat kesalahan. Dalam hadis ini disebut, kamu semua wahai hamba-hambaku melakukan kesalahan di waktu siangnya, di waktu malamnya, dan aku, kata Allah, bersedia untuk mengampunkan dosa-dosa kamu kalau kamu semua memohon keampunan kepada kamu. Justru itu hendaklah kamu memohon ampun. Jadi perkara keempat yang paling penting juga dalam kehidupan kita, sebab kita banyak melakukan dosa, ialah kita memohon agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kerana dosa-dosa ini menurut para ulama adalah seperti apa? Kalau kita nak bayangkan dosa yang manusia lakukan itu adalah seperti racun. Sebagaimana kalau kita tahulah itu adalah satu racun dan kita tidak sanggup untuk menelannya kerana dia akan membawa kematian kepada jasad kita, begitulah juga kata ulama betapa bahayanya dosa-dosa yang kita buat selama ini, dosa kecil, dosa besar, semuanya sama mudaratnya. Maka dia akan menjadi racun kepada rohani kita, dia akan menjadi racun kepada hati kita. Justru itu untuk melepaskan diri daripada racun yang akan memusnahkan kehidupan rohani kita, kita hendaklah banyak meminta keampunan kepada Allah. Kita memang mesti sebagai teras kehidupan kita kena banyak beristighfar kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah. Dan kalau boleh kita sebut terang-terang apa dosa yang telah kita buat selama ini, dosa yang berkaitan dengan mata kita, telinga kita, perut kita dan berbagai-bagai lagi kesilapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita. Dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita hendaklah faham, apabila kita banyak memohon ampun kepada Allah, apabila kita banyak beristighfar kepada Allah, Nabi SAW pun beristighfar lebih 70 kali sehari semalam. Maka dalam satu hadis disebut, kalau kita banyak beristighfar kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan kelapangan yang selapang-lapangnya dalam hidup kita. Kenapa perkara ini berlaku sebenarnya? Perkara ini berlaku sebenarnya kesan daripada pengampunan dosa itu sendiri. Sebenarnya dosa yang banyak itulah yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi begitu tertekan, begitu stres, begitu tidak ceria, kita kata, begitu tidak ceria, begitu tidak hilang manisnya hidup tu, kerana dosa-dosa yang dilakukan. Justru saya menyerulah di dalam sidang pendengar Radio Hakim, saya menyeru kepada diri saya dulu yang pertama dan kepada sidang pendengar sekalian, marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Dan kalau boleh, yang paling baik kita menitiskan air mata bila kita istighfar tu, kita minta ampun betul-betul kepada Allah supaya Allah sentiasa ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan Allah, dan inilah nikmat yang paling besar sebagai seorang Islam yang akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kemudian di dalam hadis ini secara ringkas lagi disebutkan di dalam hadis ini bagaimana sempurnanya zat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dibayangkan dalam hadis ini, andai kata semua manusia yang dijadikan oleh Allah, semua makhluk jin yang dijadikan oleh Allah itu memohon berbagai-bagai permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhan memberikan semua nikmat tu, Tuhan bagi semua nikmat tu, apa saja yang kita nak, maka pemberian dari sisi Allah itu sekali-kali tidak akan mengurangkan sedikit pun kerajaan Allah. Inilah nak membayangkan betapa agungnya sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita ambil, kalau ikut hadis ni, macam kita ambil sebatang jarum yang kita celup ke dalam lautan besar tu, kita tarik balik jarum tu, tak ada apa, sikit saja air yang terlekat pada jarum, seperti tidak apa. Itu nak menggambarkan kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan segala permintaan kita. Kita nak rumah besar, kita nak kereta besar, kita nak isteri ramai, kita nak isteri cantik, kita nak suami kacak, macam-macam lah menjadi idaman kalbu manusia ni kan, tak boleh nak cerita. Andai kata semua itu dimakbulkan oleh Allah, sedikit pun tidak mengurangkan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sebenarnya pengajaran yang kita nak belajar kat sini? Apa pengajaran dia? Apa hikmah yang kita nak belajar? Jadi pengajaran dia ialah sebagai
seorang manusia. Pengajaran yang kita ambil sini ialah kita hendaklah banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama mana permintaan itu halal, harus dan dibolehkan. Kalau kita nak murah rezeki, kita minta pada Tuhan. Kita buang jauh-jauh sifat dengki misalnya. Sifat dengki sesama manusia tu kita buang. Kalau kita nak jadi orang yang bijak, kita minta kepada Allah. Kalau kita nak jadi orang yang berjawatan tinggi, kita minta kepada Allah. Kalau kita nak murah rezeki, kita minta kepada Allah. Kalau kita nak dipercepatkan jodoh kita minta kepada Allah. Kita mintalah saja kepada Allah dengan kita berkeyakinan insya-Allah Tuhan itu Maha Kaya, Maha Pemurah, dan Dia akan memakbulkan permintaan kita. Sebagaimana yang kita belajarlah dalam adab-adab berdoa tu banyak. Tapi yang pentingnya nak cerita, kita kena banyak meminta kepada Allah. Kerana ikut kaedah dalam Islam, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah akan marah kepadanya. Dan begitu juga doa itu sendiri dianggap sebagai teras ibadat. Jadi kita kena banyak berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Apa saja yang kita hajatkan, asalkan benda yang kita pohon tu mestilah benda yang halal dan dibolehkan menurut hukum syarak. Okey. Dan begitu juga di dalam hadis ini juga menggambarkan dalam satu bahasa yang lain pula bagaimana sempurnanya kekuasaan Allah itu digambarkan. Bagaimana kalaulah seandainya seluruh makhluk manusia dan jin ini semuanya memiliki hati yang paling busuk, kita kata yang paling jahat, yang paling derhaka, maka keadaan ini sekali-kali tidak mengurangkan walaupun sedikit kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah yang tidak ada batasnya sebenarnya. Dan begitu juga hadis ini membayangkan andai kata seluruh manusia ini, seluruh jin ini memiliki, dalam hadis ini disebut hati yang paling bertakwa kepada Allah. Maknanya dengan bahasa yang lebih mudah, semua manusia dan semua jin merupakan wali-wali Allah. Semuanya bertakwa kepada Allah. Maka keadaan ini, adakah keadaan ini akan menambahkan kerajaan Allah? Tidak. Semua ini tidak sekali-kali menambahkan walaupun sedikit kerajaan Allah. Ini nak menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah, betapa kayanya Tuhan, betapa mutlaknya kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketakwaan kita kepada Allah tu sebenarnya tidak menambahkan apa-apa sesuatu kepada kerajaan Allah. Malah ketakwaan kita kepada Allah hakikatnya akan menambahkan lagi kebaikan untuk diri kita sendiri. Itu yang kita kena ingat. Apa saja kebaikan yang kita buat sebenarnya mendatangkan maslahah kepada diri kita. Kerana wallahu ghaniyun 'anil alamin. Kerana Allah itu maha kaya daripada sekalian alam. Jadi di sini kita faham apabila kita bertakwa kepada Allah, segala manfaatnya, segala faedahnya akan kembali kepada diri kita, bukannya kepada Tuhan, kerana Tuhan sama sekali tidak memerlukan apa yang kita lakukan. Di sinilah kita faham betapa besarnya rahmat dan rahimnya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita beribadat pada Dia, sedangkan buah pada ibadat itu balik kepada diri kita yang mengamalkannya. Itulah pendek katalah hadis ini nak menceritakan apa secara ringkas betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besarnya kekuasaan Allah. Maka hendaklah kita pohonlah kepada Tuhan agar Allah sentiasa memberkati hidup kita. Bukan macam kita kan, kalau macam kita ni sebagai manusia, kalau kita ni jadi jutawan, kalau ramai orang datang menyending minta, kita banyak sangat minta, apa jadi? Pasti kita naik angin kan, kita akan marah, kita rasa tak senang. Sebab setiap kali kita bagi duit dekat orang, rasa macam berkuranglah kekayaan kita. Tapi tidak sekali-kali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para sidang pendengar yang dirahmati Allah, kemudian pada hujung hadis tersebut menggambarkan bagaimana Allah di bahagian akhir hadis tersebut menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan pastinya Dia meneliti segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, summa uwafikum iyaha, dan pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala pastinya Dia akan memberikan balasan terhadap apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Apa saja yang kita lakukan di dunia, pasti ada balasannya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Ataupun dalam bahasa tasawuf, apa sahaja yang kita buat di dunia ini,
ada sama ada mendatangkan dekat lagi kita dengan Allah atau menjauhkan lagi kita daripada Allah. Tidak ada pengecualian dalam masalah ini. Apa saja kita buat, sama ada mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan, dan Allah akan memberi balasannya di akhirat. Justru itu kita hendaklah berjuang, berusaha untuk memastikan amalan kebaikan kita sentiasa melebihi amalan kejahatan. Mudah-mudahan kita akan sentiasa dirahmati oleh Allah. Dan begitu juga kalau andai kata kita dah buat kebaikan, kita rasa kita dapat semayang, kita dapat puasa, kita dapat buat banyak kebaikan, maka kita jangan lupa dalam ikut hadis ni, kita hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Sebagai contoh, bila kita dah buat kebaikan, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan kita puji. Segala puji bagi Allah yang dengan limpah nikmatnya sempurnalah segala kebaikan yang telah dilakukan. Dan andai kata kita melakukan perkara yang jahat, maka dalam hadis ini disebut janganlah kita cerca melainkan diri kita. Maksudnya jangan sekali-kali kita menyalahkan melainkan diri kita semata-mata. Jangan kita salahkan Tuhan, tetapi kita hendaklah segera, kita hendaklah dengan cepat, jangan tangguh, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu kita banyak kesilapan yang kita lakukan kehidupan kita, kita banyak buat dosa dan maksiat, kita jangan berputus asa. Selagi hayat di kandung badan, ajal belum menjelang, kita jangan sekali-kali putus asa. Banyak-banyaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan diri kita. Jadi sidang para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah sedikit sebanyak pedoman, pengajaran yang dapat kita cuba petik secara ringkas daripada hadis yang amat mendalam sekali maksudnya, yang amat menyentuh perasaan kita semua sebagai seorang Islam. Mudah-mudahan perbicaraan kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Saya memohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dalam penyampaian saya pada malam ini. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.